Ya, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi hari ini saya ingin membuat satu live ringkas, ya, barangkali tak lebih dari 20 minit sebab untuk menjawab, ya, soalan-soalan penonton yang terkumpul, ya, daripada Facebook dan juga YouTube saya, ya, sebab siaran ni biasanya diulang di YouTube pada pukul 9 malam. Jadi soalan-soalan terkumpul lah. Jadi saya mulakan dengan saya memilih soalan yang sesuai dengan apa yang ingin saya sampaikan, ya. Dan hari ini saya memilih untuk bermula, ya, dengan soalan terkini daripada penonton berhubung dengan live saya semalam, ya. Jadi jika anda tonton live saya semalam, saya ada memberi pencerahan ataupun ulasan saya berkenaan dengan satu kenyataan yang dibuat oleh Tommy Thomas dan juga reaksi pihak-pihak tertentu dan apakah implikasi kenyataan tersebut. Jadi ini sebagai menjawab pertanyaan penonton yang bertanya kepada saya apakah niat sebenar Tommy Thomas, ya, dan apakah yang boleh dilakukan. Jadi dari sudut niat dan apa yang boleh dilakukan dan sebagainya, saya rasa ini lebih sesuai jika kita meminta dulu Tommy Thomas untuk memberi penjelasan lanjut berhubung dengan apa yang telah dinyatakannya. Kerana Tommy Thomas telah membuat satu dakwaan yang serius yang cukup tidak bertanggungjawab yang berupa fitnah, ya, iaitu secara amnya lah dalam satu ulasan Tommy Thomas ke kenyataan Tommy Thomas berhubung Anwar Ibrahim, dia selitkan kenyataan bahawa yang memberi gambaran bahawa Tun Dr. Mahathir Mohamad rasa terancam dengan Anwar dan telah menggunakan mahkamah terhadap Anwar Ibrahim. Jadi itu satu kenyataan yang amat tidak bertanggungjawab dan menimbulkan pelbagai persoalan yang telah saya bangkitkan semalam. Cuma mungkin ada yang apabila menonton live semalam ada keliru sikit, ya, sebab dalam saya memberi jap, ya, dia ni dah mula kacau dah. Go away. Come here. Okey, kucing dah mula kacau, ya. Dia tak suka tengok saya buat live. Baik, jadi dalam saya memberi pencerahan itu berlaku gangguan, ya, dalam sistem saya. Saya tak tahu diganggu ke apa, dan selalunya bila berlaku gangguan saya cuba mempercepatkan penyampaian saya, dan bila saya cuba mempercepatkan penyampaian saya, ada kalanya saya terlupa apa yang saya ingin sampaikan, tidak fokus kepada apa yang saya ceritakan, dan di situ dia jadi tidak teratur. Jadi sebab itu mungkin berlaku sedikit kekeliruan. Jadi sebenarnya mudah, dan saya rasa benda ni sudah dijelaskan dengan amat tepat oleh Peguam Muhammad Hanif Katri Abdullah. Link kepada artikel berkenaan akan saya letak di ruang tajuk selepas live ni, jadi jangan lupa cari dan baca lah. Okay. Tetapi sepintas lalulah saya ada pendapat peribadi saya. Pertamanya, apabila Tommy Thomas memberitahu bahawa ada Tun Mahathir menggunakan mahkamah, jadi timbul persoalan apa yang dimaksudkan oleh Tommy Thomas. Adakah Tommy Thomas memaksudkan bahawa ya, Anwar telah melakukan satu kesalahan, iaitu kesalahan meliwat, dan Tun Mahathir tahu berkenaan dengan kesalahan itu, tetapi niat Tun ataupun motif Tun untuk menggunakan proses mahkamah bagi apa orang kata menyebabkan Anwar dibicara dan seterusnya ditahan, itu adalah disebabkan Mahathir rasa terancam. Jadi adakah Tommy Thomas cuba timbulkan senario di mana beliau memberitahu kepada rakyat bahawa memang kesalahan dilakukan, tetapi niat Tun Mahathir, motif Tun Mahathir untuk menekan agar diadakan siasatan ataupun perbicaraan mahkamah lah, sebab dia guna
perkataan mahkamah adalah disebabkan Tun rasa terancam. Saya tidak fikir itu yang dimaksudkan oleh Tommy Thomas berdasarkan kenyataan Tommy Thomas, tapi kita beri peluang kepada Tommy Thomas untuk menjelaskannya. Ataupun adakah Tommy Thomas sedang mencadangkan bahawa Tun telah menggunakan mahkamah dengan cara yang tidak betul, iaitu campur tangan dalam urusan mahkamah, mungkin menerusi subahat dengan pihak-pihak tertentu untuk supaya Anwar dibicarakan dan seterusnya didapati bersalah. Jadi adakah itu yang dimaksudkan oleh Tommy Thomas, atau adakah Tommy Thomas seperti yang telah dibangkitkan oleh Peguam Muhammad Hanif menggunakan AG pada ketika itu atau Peguam Negara pada ketika itu supaya boleh menggunakan mahkamah terhadap Anwar. Jadi inilah yang kemungkinan ada, mungkin ada kemungkinan yang lebih yang sebenarnya harus dijelaskan oleh Tommy Thomas. Sebab Tommy Thomas sering membuat kenyataan yang terbuka, tergantung dan tidak tepat, tidak bersandar kepada bukti, untuk dan ini akan mengelirukan rakyat. Ini akan mengelirukan rakyat dan ini akan menimbulkan persepsi pelbagai. Seolah-olah Perdana Menteri boleh mencampuri urusan mahkamah dengan sewenang-wenangnya kerana dia rasa terkecam atau takut atau tidak ingin seseorang ahli politik lain, dan maka dia guna mahkamah untuk mengenakan ahli politik itu. Ini kenyataan yang sungguh tidak bertanggungjawab. Jadi Tommy Thomas perlu jelaskan. Dan timbul juga persoalan, Tommy Thomas pernah jadi Peguam Negara. Jadi jika ini berada di bawah pengetahuan Tommy Thomas, mengapa Tommy Thomas pada ketika menjadi Peguam Negara tidak melancarkan siasatan yang bersesuaian bagi melihat tahap atau benarkah berlaku campur tangan dalam urusan mahkamah, tahap campur tangan atau subahat melibatkan pihak tertentu dalam mahkamah dan sebagainya dengan dan sebagainya lah. Mengapa dia tidak lancarkan siasatan? Atau adakah Tommy Thomas mendapat maklumat atau bukti baru selepas Tommy Thomas letak jawatan sebagai Peguam Negara? Dan jika itu keadaannya, mengapa Tommy Thomas tidak mengambil langkah-langkah, contohnya membuat laporan polis dan sebagainya? Dan mengapakah Tommy Thomas tidak menjelaskan secara terperinci apa yang dimaksudkannya, termasuk mendedahkan bukti yang ada pada diri dia? Jadi nampak sangat ada sikap tidak bertanggungjawab terhadap Tommy Thomas ini, dan nampak sangat ini adalah satu fitnah yang telah dilontarkan. Apapun, sekarang sudah menjadi kewajipan bagi Tommy Thomas menjelaskan kedudukan dia, berhubung perkara ni, khususnya dengan memberikan penjelasan terperinci apa yang dimaksudkannya apabila beliau membayangkan Tun terancam dengan Anwar dan menggunakan mahkamah terhadap Anwar. Sebab kita tahu dalam proses mahkamah, Anwar telah menimbulkan teori bahawa ada konspirasi politik terhadap dia, bahawa tuduhan terhadap dia direka. Dan bukan hanya dalam zaman Tun Anwar menimbulkan teori ini. Anwar juga menimbulkan teori ini apabila dituduh meliwat kali kedua, meliwat Saiful Bukhari, di mana teori-teori sama telah dilontarkan bahawa ada konspirasi politik, bahawa ini adalah tuduhan yang direka, ketika dituduh meliwat Saiful pada 2008. Dan pada ketika itu Perdana Menteri adalah Pak Lah dan Timbalan Perdana Menteri adalah Najib. So ini bukannya khusus kepada pentadbiran Tun. Ini memang retorik yang sentiasa dilambung Anwar, dan persepsi ini cuba ditimbulkan dalam mahkamah dalam kedua-dua kes liwat, dan kedua-dua kali tidak berjaya. Jadi ini bukan spesifik kepada zaman Tun, tetapi Tommy Thomas mempunyai sejarah tidak sukakan Tun. Sebelum pilihan raya umum ke-14 pada tahun 2017, Tommy Thomas ada juga memberi komen negatif terhadap pentadbiran Tun ketika menjadi Perdana Menteri 22 tahun buat kali pertama. Jadi itu diketahui Tommy Thomas bersikap negatif terhadap Tun sebelum pilihan raya umum ke-14. Jadi mengapa penumpuan terhadap Tun, sedangkan
ya, retorika yang dilambung oleh Anwar sebenarnya kenyataan, ya, Tun terancam dengan Anwar sebenarnya mula-mula ditimbulkan oleh Anwar, Wan Azizah, keluarga Anwar dan fikir keadilan pada ketika Anwar dipecat dari UMNO, ya. Jadi apabila Tommy Thomas menyebut perkara itu, ia membawa kita kembali kepada zaman Anwar dipecat, kerana itu mula-mula ditimbulkan oleh Anwar sendiri. Tun rasa terancam dengan saya, jadi mereka nak matikan politik saya. Jadi ini itu, ya, mereka timbulkan, mereka reka cerita liwat dan sebagainya, ya. Tapi itu bukan kali pertama ianya ditimbulkan. Ianya juga ditimbulkan oleh Anwar seolah-olah skrip yang sama yang digunakan buat kali kedua pada zaman Pak Lah dan Najib, ya. Dan Anwar akhirnya didapati bersalah pada zaman Najib, dan dia kekal dengan teori dia bahawa ini adalah tuduhan direka kerana pihak-pihak lain dalam kerajaan terancam dengan dia. Mungkin dia naik jadi Perdana Menteri. So penumpuan Tommy Thomas kepada Tun menimbulkan persoalan sebab dia ada sejarah anti-Tun, dan kenyataan terbuka dia yang tergantung menimbulkan lebih banyak persoalan, mengelirukan rakyat. Lebih-lebih lagi beliau adalah bekas peguam negara, jadi beliau tahu bahawa kenyataan sebegini adalah satu tuduhan berat yang harus dijelaskan, jika tidak ianya menimbulkan kekeliruan di kalangan rakyat. Jadi sekarang kita nak penjelasan daripada Tommy Thomas, ya. Kemudian soalan kedua yang saya terima, yang saya akan terima dan akhirnya saya terima, adalah persoalan berhubung dengan kenyataan Najib. Jadi Najib meminta untuk siasatan untuk Tommy Thomas jelaskan perkara ni. Can you stop it? Go play there. Okay. Maaf, ya. So kenyataan kedua, persoalan kedua yang ditanya kepada saya adalah berhubung itu. Jadi mereka bertanya, adakah Najib mempunyai motif untuk bertanya itu kerana jika dia hendak, sebab jika Tommy Thomas berkata ya memang ada campur tangan mahkamah dan sebagainya, Najib nak timbulkan persepsi bahawa mungkin perkara yang sama telah dilakukan dalam kes dia, ya. Okey. Sebenarnya saya silap semalam, ya. Apa pun motif Najib, apa pun niat Najib, tak penting. Seharusnya saya mengaku bahawa soalan yang ditanya oleh Najib kepada Thomas ialah tepat, ataupun permintaan Najib terhadap Thomas ialah tepat. Jadi di situ saya terkhilaf. Sebab kita tak harus baca niat Najib, walaupun mungkin ada yang rasakan Najib sebenarnya hendak gunakan isu Thomas ini dengan harapan Thomas akan berkata ya memang ada berlaku campur tangan, saya ada bukti ke apa ke, untuk menimbulkan persepsi kononnya kes dia juga telah dicampuri, ya. Ataupun tak payah Thomas jawab, Najib nak timbulkan persepsi. Itu adalah banyak kemungkinan yang kita tidak harus sentuh. Cuma kita perlu bertumpu kepada pertanyaan Najib ataupun permintaan Najib terhadap Thomas, iaitu jelaskan kenyataan anda, ya, berhubung dengan menggunakan mahkamah. Dan sebenarnya permintaan Najib terhadap Tommy Thomas adalah tepat. Jadi saya yang silap kerana cuba campur aduk kemungkinan, ya, niat Najib dan sebagainya. Ia hanya mengelirukan keadaan. Okey, kita ada masa 5 minit lagi. Saya tidak akan ambil soalan langsung daripada live ini. Soalan ketiga yang ditanya kepada saya ialah bila pilihan raya. Baik, saya dah banyak kali ulas perkara ni dan saya nak rumuskan sekali lagi lah. Pilihan raya umum ke-15 saya tidak jangka akan berlaku dalam masa terdekat. Saya dipahamkan daripada sumber yang boleh dipercayai bahawa yang di Pertuan Agong juga tidak cenderung ke arah pembubaran parlimen atau pilihan raya awal, ya. Sama ada yang di Pertuan Agong cenderung ke arah darurat politik ke, ataupun cenderung membenarkan pentadbiran Ismail Sabri terus sampai penggal parlimen ke-14 berakhir, itu tempoh dia tamat, saya tidak tahu. Tetapi yang saya dipahamkan
Benar atau tidak saya tidak tahu, tetapi daripada sumber yang boleh dipercayai bahawa Yang di-Pertuan Agong tidak cenderung ke arah pembubaran parlimen. Dan Ismail Sabri tidak cenderung ke arah pembubaran parlimen. Jadi saya nak rumuskan, sebab saya dah bicarakan panjang lebar berhubung perkara ni. Sebenarnya pada saya, Ismail Sabri tidak memberi penekanan langsung terhadap kes Najib. Apa yang ditekan oleh Ismail Sabri adalah kes Zahid. Okay? Kerana jika Zahid didapati bersalah dan hukum sabitan dia tidak digantung, ya, beliau mungkin akan hadapi masalah untuk menjadi kekal sebagai Presiden UMNO, ya, dan mungkin ditekan untuk melepaskan jawatan. Jadi jika pada ketika itu Ismail Sabri boleh memangku jawatan Presiden kerana dia adalah Perdana Menteri, dan babak memangku jawatan Presiden ni, jangan kata tak ada dalam perlembagaan UMNO. Memang saya tahu tak ada dalam perlembagaan UMNO, tetapi pernah terjadi. Masa Zahid bercuti dulu, dia benarkan Tok Mat Hassan memangku. Jadi jika Ismail Sabri dah memangku jawatan Presiden selepas Zahid didapati bersalah, maka pada ketika itu Ismail Sabri boleh menandatangani watikah berhubung pencalonan. Jadi dia termasuk dia boleh calonkan diri dia, meyakinkan semua dalam Barisan Nasional bahawa dia harus jadi calon Perdana Menteri. Jika itu sudah dicapai, maka saya tidak syak dia akan bubar parlimen atau minta bubar parlimen selepas itu. Ya, tapi ini bergantung kepada bila keputusan kes Zahid akan dibaca. Adakah ianya Disember tahun ni, Januari tahun depan, Februari tahun depan? Ya, jika keputusan kes Zahid dibaca sebelum ya tempoh penuh parlimen ke-14 tamat, dan jika selepas itu Ismail Sabri berjaya menjadi memangku jawatan Presiden, maka tidak mustahil dia akan bubar sebaik selepas memangku jawatan Presiden, mungkin sebulan selepas itu. Tetapi jika keputusan kes Zahid tidak dibaca sebelum penggal penuh parlimen ke-14 dibubarkan, tamat, maka Ismail Sabri tidak ada pilihan melainkan menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk membubarkan parlimen bila sampai tempoh penuh penggal parlimen ke-14. So itu jawapannya. Ianya tidak berpaut kepada kes Najib. Saya tidak percaya Ismail Sabri memberi penekanan langsung terhadap kes Najib. Ya, apabila berada di dalam UMNO, dia pakai topi ahli UMNO. Jadi sebagai ahli UMNO, dia mematuhi kehendak UMNO. Ya, kita perlu bubar secepat mungkin. Ya, saya patuh. Tapi bila dia keluar UMNO, dia buka topi ahli UMNO. Dia pakai topi PM. Dan ketetapan UMNO automatik menjadi cadangan kepada dia, cadangan kepada Perdana Menteri. Sebagai Perdana Menteri, dia hendak bawa kepada Kabinet dan biar Kabinet putuskan, kerana itu sudah ditetapkannya sendiri sebagai Perdana Menteri. Ismail Sabri menetapkan bahawa dia perlu tanya Kabinet dan biar Kabinet memutuskan. Dan Ismail Sabri tahu Kabinet ni majoritinya tidak ingin PRU 15 awal, sebab dalam Kabinet terlalu ramai menteri bersatu PAS dan juga camp Ismail Sabri di kalangan menteri-menteri UMNO. Jadi itu adalah majoriti, dan Ismail Sabri tahu kalau berpaut pada Kabinet tidak akan setuju PRU awal. Jadi Ismail Sabri dah tetapkan apabila memakai topi Perdana Menteri bahawa dia akan rujuk Kabinet. Dan itu hak dia. Jadi ada orang kata kenyataan Ismail Sabri mengelirukan. Sebenarnya jika anda faham perkara ni, ianya tidak mengelirukan, malah ianya profesional. Bila dalam UMNO dia pakai topi UMNO, dia kata PRU saya akur, ya, apa yang MKT kata saya setuju, semua setuju. Bila dia keluar UMNO, dia buka topi UMNO, dia pakai topi PM. Jadi ketetapan dalam UMNO automatik jadi cadangan kepada dia balik. Dan dia dah tetapkan dia akan bawa cadangan itu kepada Kabinet dan Kabinet tetapkan. Ya. Dan dari situ kita boleh nampak dia sebenarnya tidak minat bubar parlimen. Kerana mungkin ramai tidak tahu sebenarnya Perdana Menteri tidak perlu menurut kehendak Kabinet. Katakan Kabinet beritahu Ismail Sabri, ya, kami tak setuju nak bubar parlimen. Tetapi sebagai Perdana Menteri, Ismail Sabri ada prerogatif untuk mengenepikan keputusan Kabinet dan terus ke Yang di-Pertuan Agong dan menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk membubarkan parlimen.
Jadi memandangkan Ismail Sabri dengan sendiri membuat keputusan untuk membenarkan kabinet memutuskan dan mengakur terhadap keputusan kabinet, maka Ismail Sabri sebenarnya telah menunjukkan bahawa dia tidak cenderung membubar parlimen. Jadi saya tidak percaya parlimen akan bubar dalam masa terdekat. Ya, dan saya tidak percaya Bersatu akan cuba tarik sokongan terhadap Ismail Sabri, kerana Bersatu tahu itu akan mencetus pilihan raya dan Bersatu akan kena teruk. Dan Muhyiddin tahu dia tidak akan jadi Perdana Menteri. Jadi tidak ada faedahnya, kerana Muhyiddin juga tahu ini akan membantu menjayakan matlamat kluster mahkamah. Jadi Bersatu tidak akan tarik sokongan. Dan selagi boleh, PH tidak akan melakukan apa-apa untuk ganggu-gugat keselamatan kerajaan Ismail Sabri. Kerana Anwar tahu, Anwar sekarang, kalau dulu dia berjaya dapat sokongan ahli-ahli parlimen PH untuk sokong kluster mahkamah, untuk sokong Muhyiddin, sekarang ni makin sukar. Sekarang ni ramai MP tiba-tiba tidak ingin terlibat, dari DAP, dari PKR, khususnya selepas Rafizi Ramli memenangi jawatan timbalan presiden. Jadi Anwar tahu dia tidak akan dapat cukup sokongan untuk menyokong pencalonan Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Dia tidak akan dapat cukup sokongan dari PH untuk bekerjasama dengan kluster mahkamah. Jadi jika kluster mahkamah cuba tarik sokongan terhadap Ismail Sabri, maka apa yang akan berlaku? Saya amat yakin Ismail Sabri akan masuk perjanjian baru dengan PH, ya, untuk mengukuhkan kerajaan sehingga PRU 15, dan PH semestinya akan sokong, ya, sebab mereka tidak ada jalan lain, tidak boleh kerjasama dengan orang lain. Jadi mungkin Ismail Sabri boleh tawar jawatan timbalan Perdana Menteri kepada Anwar, dan mungkin 1-2 jawatan menteri ke timbalan menteri kepada ahli-ahli PH, dengan syarat bilangan MP dalam PH akan dikira sebagai majoriti Ismail Sabri. Jadi dalam situasi itu, Bersatu masih tidak akan tarik sokongan, kerana tahu jika berlaku PRU mengejut, Bersatu akan kena, dan Muhyiddin tahu dia tidak akan jadi PM. Jadi kluster mahkamah tersepit, ya. Ismail Sabri tidak, saya yakin dalam masa terdekat tidak akan bubar parlimen. Jadi orang bertanya kepada saya, macam mana dengan persiapan-persiapan yang kononnya dilakukan di Dewan ini, Dewan itu, ahli-ahli parlimen disuruh kemas kini dan sebagainya. Sebenarnya ini adalah benda-benda yang sedang dihangat-hangatkan oleh media-media tertentu, barangkali untuk menarik pembaca, untuk mendapat pembaca yang lebih banyak. Saya tidak tahu. Tetapi ini adalah perkara biasa, lazim, yang dilakukan sekian lama, ya. Dan persiapan-persiapan banyak perlu dilakukan. Bukannya bulan depan pilihan raya, persiapan-persiapan dimulakan bulan ni. Lazimnya kadang-kadang persiapan-persiapan ini dimulakan berbulan-bulan sebelum PRU 15. Jadi jika persiapan-persiapan berhubung dengan perkara ni, perkara tu, ahli-ahli parlimen diminta kemas kini, ini itu, jika benda-benda ini sudah mula dilakukan sekarang, dan anda mengesyaki bahawa pilihan raya umum ke-15 akan berlaku dalam sebulan 2, disebabkan benda-benda ini sudah digerakkan sekarang, mungkin anda terkhilaf. Mungkinlah anda terkhilaf sebab tak cukup masa, ya. So benda-benda persiapan-persiapan ni semua adalah perkara biasa, ya, tidak ada sesuatu yang istimewa sedang berlaku. Jadi ini dihangat-hangatkan oleh media, ya. Saya tidak tahu mengapa, but ini bukannya petanda akan berlaku PRU awal. Jadi saya tidak mengesyaki akan berlaku PRU awal. Saya mengesyaki PRU mungkin, berkemungkinan tinggilah, paling awal pun awal tahun depan. Kalau awal lah, awal tahun depan. Semuanya bergantung kepada kes Zahid, bukannya kes Najib. Okey, dalam politik tidak ada sesuatu yang apa orang kata definite. Jadi apakah tahap keyakinan saya terhadap apa yang telah saya ceritakan kepada anda? Saya letakkan pada 80%. Saya tidak akan letakkan 100%. Ya, kemungkinan tetap ada akan berlaku PRU mengejut, sebab dalam politik apa-apa boleh terjadi. 24 jam adalah tempoh yang terlalu lama dalam politik. Jadi dalam 24 jam ini tiba-tiba boleh berlaku rundingan-rundingan rahsia yang saya tidak tahu, yang tiba-tiba menyebabkan Ismail Sabri berubah fikiran dan sebagainya, saya tidak tahu. Tetapi berdasarkan
perkembangan politik terkini, setakat mana yang saya faham, percaturan-percaturan yang ada, kemungkinan-kemungkinan yang ada, saya tidak jangkakan pilihan raya umum ke-15 akan berlaku tahun ini. Jadi jangan salah tafsir perkara ni sebagai ramalan. Bukan. Ya, bukan. So, anda sudah lihat, saya dah jelaskan sejelas-jelas mungkin mengapa saya berpendapat demikian, dan saya juga mengaku ada kemungkinan kecil boleh terjadi pilihan raya umum ke-15. Tapi saya 80% yakin bukannya tahun ini. Jadi saya tidak akan mengambil soalan baru sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.